Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada tahun ni, Cikgu Nasuha akan mengajar kamu subjek sains. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran saintifik sains. Okey, dalam sains terdapat 12 kemahiran proses sains yang perlu murid tahu, iaitu pemerhatian, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey. Hari ini cikgu cuma akan fokuskan kepada 2 sahaja kemahiran proses sains, iaitu membuat pemerhatian serta membuat inference. Apakah kemahiran memerhati? Memerhati adalah proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua 5 deria. Okay, manusia ni ada 5 deria. Mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Kalau kamu masih ingat lagi, kamu pernah belajar deria dan fungsi deria ketika kamu masih lagi di tahun 1. Okay, semua deria ni kamu akan gunakan untuk membuat pemerhatian. Okey, instrumen atau alat boleh digunakan dalam membantu deria. Pengetahuan dan pengalaman lepas memainkan peranan dalam membuat pemerhatian yang teliti. Sekarang kita lihat dulu video berkaitan cara membuat pemerhatian. Saya ke pasar bersama ibu saya pada hujung minggu. Saya paling suka bahagian makanan. Mari kita kenali lelaki ini. Dia menjual makanan yang enak. Ramai yang membeli makanan yang dijualnya. Dia sentiasa tersenyum. Dia seorang yang peramah. Orang ramai menyukai makanan berwarna-warni yang dijualnya. Saya suka memerhatikan dia sewaktu dia bekerja. Saya dapat mendengar para pelanggan berbual. Mereka menyukai makanannya. Saya dapat menghidu makanan yang baru dimasak di sekeliling saya. Apabila saya menyentuh makanan, makanan masih panas. Saya kemudian menyuap makanan ke dalam mulut. Sedap makanan ini. Enak. Bagaimanakah saya membuat pemerhatian di pasar? Saya menggunakan 5 deria saya. Penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan rasa. Dalam sains, adalah penting untuk mempelajari kemahiran sains. Kemahiran sains yang paling asas ialah pemerhatian. Kita memerhati, kita mengumpulkan maklumat. Oleh itu, apabila anda ingin membuat pemerhatian yang baik selepas ini, gunakan semua deria anda. Baik. Sekarang kita tengok pula apa itu yang dimaksudkan dengan membuat inference. Okey. Membuat inference ni ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, lepas kita buat pemerhatian tu, kita bagi sebab kenapa sekian-sekian ni jadi macam ni. Nanti kita tengok dengan lebih detail lagi. Macam mana cara nak membuat inference. Okey, jom kita lihat dulu video penerangan berkaitan cara membuat inference. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut
adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Baik, sekarang cikgu ada satu contoh pemerhatian dan inference. Kalau kamu perhatikan gambar tu, terdapat dua lembu. Lembu A dan lembu B. Apa pemerhatian yang kamu boleh buat berdasarkan gambar tersebut? Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini ialah lembu A lebih kecil daripada lembu B. Ataupun kamu juga boleh buat pemerhatian lembu B lebih besar daripada lembu A. Okey, perkataan lebih ni menunjukkan perbandingan di antara objek. Okey, cikgu nak ingatkan, jika terdapat dua perbandingan, contoh kat sini lembu A dan lembu B, maka kamu perlu gunakan perkataan lebih. Lebih kecil ke, lebih besar ke, lebih laju ke, menggunakan keyword lebih. Okey, kalau terdapat tiga perbandingan objek atau situasi, kamu perlu guna perkataan paling. Okey, contoh kalau kat sini ada 3 ekor lembu dan lembu C paling besar, kamu boleh jawab lembu C paling besar berbanding lembu B dan lembu A. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi ni, inference yang kita boleh buat ialah yang pertama, lembu A tidak mendapat makanan yang cukup berbanding lembu B. Sebab itulah lembu A tu jadi kurus je. Okey, yang kedua, lembu A baka yang kecil berbanding lembu B. Makan pi lah banyak mana pun, tapi kalau jenis baka yang kecil, dia kecil. Sebab itulah lembu A ni kecil. Okey, ini antara inference lah yang kita boleh buat. Ataupun inference satu lagi yang kita boleh buat, kita kata lembu A berpenyakit berbanding lembu B. Sebab dia berpenyakit ni lah dia kecil. Baik. Tugasan untuk hari ini ialah murid-murid perlu siapkan lembaran kerja yang cikgu bagi. Di dalam tu ada soalan berkaitan dengan cara membuat pemerhatian dan inference. Selepas murid dah siap jawab, murid boleh ambil gambar dan hantar ke WhatsApp Cikgu Nasiha untuk disemak. Okey, selamat menjawab.